Barang siapa yang satar, satar ni makna dia menutup keaiban dan keburukan kawan-kawan kita. Kita ada dengar cerita buruk tentang satu-satu orang ni. Kita tidak menjadi mata rantai kepada cerita dia untuk kita sebarkan kepada orang lain. Orang duk main habang kat kita tentang keburukan dia, tentang aib dia, tentang kelemahan ada dekat dia, sampai kat kita stop dekat tu. Jadi tadi aku nak abang kat hang satu cerita apa semua ni, dia kita pun dengar-dengar, habis dekat tu ya. Kita zip mulut kita tak mau duk pi cerita kat orang pula. Kita tak mau pi jadi batu loncatan, kita tak mau pi jadi mata rantai kepada fitnah, kepada umpatan yang berlaku ke atas kawan kita ni. Kita tak mau. Kita stop dekat kita. Nabi kata satarahullahu fid dunya wal akhirah. Tuhan tutup aib kita di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Wa man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh, atau kama qala. Hadis sahih rawahu Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan
sesuatu kesusahan ke atas hamba dia yang beriman. Kita ada satu orang kawan, dia ni ada masalah dalam kehidupan dia. Mungkin pasal masalah anak, masalah keluarga, ataupun masalah pekerjaan yang menyebabkan dia ni berasa susah. Nabi kata kalau ada orang yang boleh tolong dia, kalau tak boleh nak menghilangkan kesusahan dia pun, korang-korang tolong dia untuk nak menjadi ataupun nak mencari jalan keluar daripada kesusahan dia. Kita tak ada duit, kawan ni pun tak ada duit, dia tak ada makan, nak bagi makan kepada keluarga dia apa semua. Kita nak bagi pun, kita pun cukup-cukup makan. Tapi kita ada jalan, kita kata hampirlah isi borang zakat, pokoklah boleh tolong hang ni. Dia kata aku tak tahu macam mana, kita pergi tolong ambil borang zakat tu. Tak pun kita jumpa kawan-kawan kita yang mana kawan-kawan yang ada duit sikit, kita kata hampa tak mau tolong kawan kita kah? Dia ni perlukan pertolongan. Dia anak ramai, dia pun duduk rumah sewa, nak pelepas duit rumah sewa, nak pelepas dengan kereta apa semua duk bayar tiap-tiap bulan, dengan motor dia pun duk hutang tak habis lagi, dengan anak-anak pun duk kecil mengaji apa semua ni. Dia pun turun ke laut, kadang-kadang pi, kadang-kadang tak, main dengan sakit apa semua ni, tak mau ke tolong. Kita permudahkan dia. Nabi kata barang siapa yang permudahkan kesusahan hamba, kesusahan kawan-kawan kita yang beriman daripada kesusahan dunia, kata Nabi, nafassallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala, dia akan melepaskan dan Allah Ta'ala akan melapangkan urusan kita, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Bila kita pergi buat urusan, tiba-tiba urusan tu mudah. Bila kita pergi buat urusan, tiba-tiba urusan itu dilapangkan, kita berasa senang. Rupa-rupanya Allah Ta'ala bantu kita. Pasal apa? Pasal kita pernah tolong kawan-kawan kita. Kita bukan minta tolong dekat dia, kita bukan minta dia balas balik pertolongan yang kita bagi kepada dia, tetapi pertolongan itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kata wa man yassara 'ala mu'sir, barang siapa yang yassar, yasir makna dia permudahkan, dia bagi permudahkan atas urusan orang. Kita ada buat kerja ataupun kita ni menganggotai mana-mana jabatan, orang nak mai berurusan dengan kita, takkan benda yang boleh kita tolong, benda yang boleh kita permudah, kita permudahkan ke atas klien kita, ke atas pelanggan kita. Nabi kata yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kita tolong dia atas dunia, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Hak urusan dunia ni pun kadang-kadang kalau dia main, kita duduk terjerat dengan urusan dunia ni pun dia sakit habis kepala kita. Kita serabut kepala, makan pun tak lalu, berkawan dengan orang pun tak, pasal apa? Pasal duk fikir ada masalah dunia tak selesai ni. Yang ni baru atas dunia. Apatah lagi di akhirat nanti, yang di sana ni banyak benda susah yang akan kita hadapi. Alangkah indahnya di saat itu Allah Ta'ala permudahkan urusan akhirat kita. Daripada segi kuburnya tu selesai, kita boleh duk jawab segala soalan malaikat Munkar dan Nakir. Daripada segi duduk di padang mahsyar, dia tu selesai, Allah Ta'ala bagi naungan kepada kita. Daripada segi kita nak berjalan atas titian sirat, itu dipermudahkan Allah Ta'ala dekat kita. Daripada segi penghisaban segala amalan-amalan kita, Allah Ta'ala permudahkan pada kita. Pasal apa? Pasal atas dunia kita pernah mempermudahkan urusan orang. Kemudian Nabi SAW kata wa man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang satar, satar ni makna dia menutup keaiban dan keburukan kawan-kawan kita. Kita ada dengar cerita buruk tentang satu-satu orang ni, kita tidak menjadi mata rantai kepada cerita dia untuk kita sebarkan kepada orang lain. Orang duk main habaq kat kita tentang keburukan dia, tentang aib dia, tentang kelemahan ada dekat dia, sampai kat kita stop dekat tu. Dia tadi aku nak abang kat hang satu cerita apa semua ni, dia kita pun dengar-dengar, habis dekat tu ya. Kita zip mulut kita, kita tak mau duk pi cerita kat orang pula. Kita tak mau pi jadi batu loncatan, kita tak mau pi jadi
mata rantai kepada fitnah, kepada umpatan yang berlaku ke atas kawan kita ni. Kita tak mau. Kita stop dekat kita. Nabi kata satarahullahu fid dunya wal akhirah. Tuhan tutup aib kita di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan jangan duk bangga termasuk dengan saya. Kalaulah Tuhan buka aib kita, tuan-tuan sekalian, saya ni kalau Tuhan buka aib saya pada hari ni, tuan-tuan tak main duduk depan saya malam ni. Saya masuk-masuk ni tuan-tuan nampak aib ni. Tuhan bagi aib ni rapat dengan kita, rapid dengan kita, duk ada berdamping dengan kita. Tuan-tuan tengok-tengok, Allah, ustaz ni dia buat lagu ni. Tapi Tuhan tutup. Begitu juga dengan tuan-tuan yang mai ke masjid ni. Buh dengan kepiah dia, buh dengan jubah, buh dengan baju teluk belanga apa semua ni, masuk dalam masjid ni orang tengok-tengok dengan aib dia tu duk melekat di dada dia, duk melekat di badan dia. Kata tali pakai dia ni. Kita pun nampak kejadah jauh daripada dia. Pasal apa? Pasal kita duk nampak keburukan dia, apa yang dia buat tadi ni tuan-tuan sekalian. Tapi benda tu Tuhan tutup. Benda tu Tuhan jaga, benda tu Tuhan kasih dekat kita. Tuhan tak cerita benda tu kepada orang. Tapi dengan syarat apa? Nabi kata man satara musliman, barang siapa yang tutup aib, satarahullahu fid dunya. Nombor satu, Allah Ta'ala tutup aib dia di dunia ni. Tak ada siapa pun tahu cerita keburukan dia. Dan nombor dua, wal akhirah, Allah Ta'ala tutup aib kita di akhirat. Akhirat ni terbongkar semua tuan-tuan sekalian. Siapa pun kita di akhirat nanti akan terbongkar pun semua tu. Semua akan terbongkar cerita sebenar-benarnya tentang kita ni. Tapi Tuhan tutup. Pasal apa? Pasal atas dunia kita tutup aib orang. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa tolong seseorang hamba itu ma kana al-abdu fi auni akhihi, selagi mana dia duk bantu orang. Lagi mana bantuan kita kepada orang masih berjalan. Lagi mana bantuan kita kepada orang masih duk berjalan. Nabi kata Allah Ta'ala akan sentiasa tolong dia. Dengan syarat apa? Hang tolong orang. Orang minta tolong, orang susah, hang tolong. Lagi mana hang duk tolong, selagi itulah Allah Ta'ala akan bantu kita. Dan kata Nabi, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk nak main mengaji, untuk nak cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Tuhan akan buka jalan, permudahkan urusan dia menuju ke syurga. Tuan-tuan boleh tinggal saat kerja, hang nak kena buat ni malam ni, nak kena selesai dulu, tapi tak apalah, mai dengan mengaji punya pasal ni tak apa, tinggal saat kerja tu, sagi habis Aisyah sagi kita sambung balik, aku nak mengaji ni, tempuh perjalanan mai ke masjid. Walaupun berjalan kaki ke, walaupun naik motor ke, main daripada mana-mana ke, main untuk nak mengaji. Tuhan tulis, Tuhan tak pernah leka, Tuhan tak pernah ghalib. Tuhan duk tulis ni. Setiap perjalanan kita dicatat oleh Allah Ta'ala. Bukan cakap catitan tu diberi pahala, malah Allah Ta'ala permudahkan dan dia buka pintu perjalanan yang cukup mudah menuju ke syurga Allah Ta'ala. Mati dia mudah. Urusan penyelenggaraan jenazah dia cukup mudah, tuan-tuan. Ada orang macam tu. Ada orang yang sakit lama, terlantak di hospital. Lepas tu hospital pun telefon waris, ambil bawa balik lah. Duduk di hospital pun kami pun tak boleh nak buat apa. Waris pun bawa balik mai, tuan-tuan sekalian, bercakap apa pun tak boleh. Kira duduk terlantak 3-4 tahun. Lepas tu nak kena tinggal pun duduk berasa tak seronok. Sampai waris pun duduk dalam diri ni, duduk main dalam perut ni, bila lah orang tua ni awak lah yang lihat sangat nyawa orang tua. Dia main fitnah macam tu. Sampai orang kata awak susah sangat dia ni nak mati ni. Tuan-tuan, yang kita takut ni. Tapi kalau Tuhan permudahkan urusan kita, balik-balik main, tuan-tuan sekalian, waris pun tengok-tengok Allah, alhamdulillah. Sebelum dia nak meninggal itu, dia dah bercakap sikit, dia kata la ilaha illallah, lepas tu dia pejam mata meninggal. Habis-habis tu pula ramai pula kawan-kawan duk main nak tolong. Ni macam mana ni? Siapa nak mandikan? Ada tim nak mandi. Tak apa, kami tolong bagi mandi pun. Lepas tu nak bawa main ke masjid pula, nak semayang pula, ada pula van tolong bawa main masjid. Lepas tu hak semayang pula tak tahu main daripada mana. Hak pakai duk nak semayang, nak mendoakan dia. Perjalanan dia cukup mudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang kata Allah mudah sungguhlah. Anak-anak ni pakat puas hati. Kami pun tak sangka. Kata ayah kami begitu mudah menghembuskan nafas yang terakhir.
Kami tengok pun puas hati dah. Pasal sebelum dia nak pergi tu, dia dah pesan kat kami satu dua benda. Dia habaq kata jangan tinggal semayang, hampa jangan bergaduh adik-beradik, masjid hampa jangan duk tinggal, Quran hampa jangan duk tinggal. Lepas tu dia pun tarik nafas 2-3 kali embuih apa semua, la ilaha illallah, dan sebut kalimah tu, lepas tu mati. Allahu akbar. Yang duk kalut ni tuan-tuan sekalian, duk nampak hohap nak mati tak sangka dah ni. Tengok-tengok hidup lagi. Yang ni yang takut. Tuhan permudahkan urusan-urusan kita, apatah lagi urusan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nabi kata barang siapa yang duduk dalam rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka baca Quran. Duduklah rumah Tuhan, mereka baca Quran. Wa yatadarasuna bainahum, wa yatadarasunahu bainahum. Bukan takat baca Quran, mereka duk cari apa makna Quran hak kami duk baca ni. Surah Al-Baqarah duk baca selalu dah. Saja pergi buka tafsir tengok. Lepas tu ada 2-3 orang kawan pakat duk keliling, hang baca bagi derai sikit, kami pun nak dengar makna dia juga ni, apa makna dia ni daripada Quran hak kami duk baca. Nabi kata tak ada benda lain yang akan Allah Ta'ala buat turun. Nazalat alaihimus sakinah. Tuhan buat turun rasa tenang dalam diri dia. Rasa tenang dalam diri. Tuan-tuan, mai kuliah ni tuan-tuan, kita serabut di luar ni. Kadang-kadang mai kuliah ni bukan boleh menyelesaikan masalah, tetapi sekurang-kurangnya bila kita duduk dalam kuliah ni, Allah Ta'ala buat turun sakinah, Tuhan buat turun ketenangan. Dia berasa lapang dengan masalah-masalah yang duk serabut di luar tu. Sebab tu tuan-tuan jangan heran kalau ada orang ni kita tengok loh, dia boleh lari pergi sana, lari pergi sini, dengar tang mana ada kuliah dia pergi, ya Allah, daripada jauh mana hala dia boleh main. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia rasa tenang. Dia duduk di rumah serabut, dia duduk di kedai makan serabut, dia duduk di tempat kerja serabut, jumpa kawan-kawan dia lagi bertambah serabut. Dia duduk dalam kuliah, Allah Ta'ala buat turun sakinah kepada dia. Dia berasa tenang tuan-tuan sekalian. Dia tak dapat nak gambarkan macam mana ketenangan yang Tuhan buat turun. Bukan takat tu, Nabi kata apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dia akan diliputi dengan kasih sayang Allah Ta'ala kepada dia. Tuhan cukup sayang dekat dia ni. Wa haffathumul malaikah. Malaikat pun tuan-tuan berpusu-pusu pakat duk keliling dengan dia. Malaikat ni, dia bukan mau duduk dengan orang-orang yang setan duk keliling dia. Malaikat ni dia nak duduk dengan orang-orang yang Allah Ta'ala suka. Malaikat nanti duk impit dia. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala duk sebut selalu, Tuhan duk habaq selalu. Tuhan kata apa? Depa ni cukup dekat dengan aku. Allahu akbar. Siapa yang duduk dalam kuliah, yang duk pergi mengaji Quran, yang duk pergi baca tafsir Quran, yang duk pergi tadabbur Al-Quran, Tuhan kata apa? Tuhan duk sebut selalu. Tuhan kata ha ni depa ni keluar dah ni, depa ni dengan aku ni cukup rapid ni. Tuhan duk sebut macam tu. Allahu akbar. Tuhan duk sebut tuan-tuan sekalian. Kita ni kalau ada orang besar duk sebut kata kawan baik kat Allah, bangga. Bukan dia bagi duit kat kita pun. Bukan kata orang besar, pelakon hak terkenal pun dia memang kalau muda ni dia duk pergi petik nama kita pula. Dia kata haji sekian-sekian ada tak? Kata macam mana boleh kenal dia? Oh, dia dengan saya ni very close. Dia dengan saya ni cukup-cukup rapid. Padahal tuan-tuan sekalian, bukan dia bagi apa pun. Kawan ni nak tolong bagi makan apa semua tak apa, tapi dia habaq macam tu je. Kita tak sangka bangga tuan-tuan sekalian. Apatah lagi Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi, wa man batta'a bihi 'amaluh, barang siapa yang terlambat dengan amalan-amalan dia, dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak baca Quran, dia tak selesaikan apa semua amalan-amalan baik, lam yusri' bihi nasabuh. Nabi kata keturunan dia tak boleh nak tunaikan amalan-amalan tu. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Kalau tuan-tuan tak semayang, jangan harap anak nak tolong semayang bagi kat tuan-tuan sekalian. Dia pun tak boleh. Pasal semayang ni semua adalah amalan fardiyah. Amalan fardiyah makna dia apa? Semua wajib kita semayang. Kita jangan duk kata aku tak main masjid pun tak apa, nanti anak aku tolong duk main masjid. Aku tak semayang pun tak apa, nanti anak aku duk tolong semayang. Aku tak puasa tak apa, nanti anak aku duk tolong puasa kat aku. Tak. Nabi habaq tu terang. Nabi kata apa? Barang siapa yang terlambat dengan amalan dia, tak buat amalan tu, lam yusri' bihi nasabuh, nasab ataupun keturunan dia tidak boleh menunaikan ke atas diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, tuan-tuan, dengan hadis yang kita baca,
dengan beberapa kesimpulan daripada hadis Nabi SAW ni tuan-tuan. Ambil manfaat dia, ambil pengajaran dia. Semoga dengan pengajaran ini membuka pintu hati kita untuk sama-sama kita jaga kawan-kawan kita, kita tolong orang, kita ringan tulang, sama-sama kita boleh mai ke masjid, sama-sama kita boleh tutup aib orang, sama-sama kita boleh duduk dalam majlis ilmu, dan sama-sama kita menunaikan amalan yang menjadi kewajipan setiap individu di kalangan kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Tafsir Juz'u Amma. Tafsir Juz'u Amma, kita duduk dalam muka surat 6. Kita duduk dalam muka surat 6, kita berada pada perenggan hak tengah. Tuan-tuan tengok ayat malam ni, kita akan sambung dengan ayat 21. Kuliah kita yang lalu, kita sempat baca ayat Quran, tapi kita tak sempat baca tafsir dia. Lepas ni kita akan tengok tafsir dia. Sebelum tu, mari sama-sama kita baca dulu tuan-tuan sekalian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik. Tuan-tuan tengok ayat dia tu, yang sebelah kanan muka surat 6 tu, hak bawah sekali. Kita akan baca ayat tu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Tuan-tuan sebut tha nah, bukan sin nah. Labithi, tha dia di hujung tu. Lagi sekali. Labithina fiha ahqaba. Dia beza tha dengan sin. Kalau sin ni dia bunyi berdesir, dia bunyi macam tu. Kalau tha dia tak bunyi. Kita sebut labithi fi. Tapi kalau sin, labis bis, dia bunyi tu, makna dia sin lah tu. Atau beza dia. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Bukan bardan nah, bardau. Kan bardau, dia ada dengung tu. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Syaraba, bukan saraba, nah tu lain makna lah itu. Saraba lain makna, syaraba pun lain makna. Ada orang yang tak boleh sebut sin, ada ya kan, sebut sin dia nak jadi shin, tuan sekalian. Siapa dia orang tu? Orang asli kan. Orang asli dia tak boleh sebut syaya syuka, makan syotong dia tak kan, jadi sya tu. Jadi siapa yang tak boleh sebut sin tu, makna dia orang asli lah dia kan. Illa hamiman wa ghassaqa. Ha tu, illa ha bedah tu, illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Nahisaba. Lagi sekali, innahum
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا falan tu nun bertemu dengan nun dengung tu fazuqu falan tu dia dengung macam tu fazuqu falan nazi tu zi tu dia tebal lah pasal dia zai dia bukan zal yang zal tu fadhu tu zu jangan fazu fadhuqu falan nazidakum illa azaba fadhu. Baik, tuan-tuan tengok ayat yang ke-21. Qala al-musannif, dia kata ayat yang ke-21 firman Allah Subhanahu wa taala. Inna jahannama kanat mirsadah. Jumpa tak tuan sekalian? Jumpa nah? Dia nombor 7 apa muka surat 7. Dia duduk dalam yang tengah-tengah tu. Dia tulis ayat, lepas tu dalam kurungan tu 21. Jumpa tak? Muka surat yang ke-7. Okey nah? Muka surat yang ke-7 ayat tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah taala berkata tu makna dia Allah taala berfirman lah. Kan? Tuhan sebut kalau dalam ayat Quran Tuhan kata inna jahannama kanat mirsada. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Sesungguhnya dia kata neraka jahanam itu mirsad. Tu bahasa Arab mirsad. Neraka jahanam itu mirsad. Apa maksud neraka jahanam itu mirsad? Yakni yang kata mirsad ini adalah tempat melihat dan juga tempat mempersaksikan azab dan siksa yang telah dijanjikan di dalam kitab Allah dan juga dengan lidah-lidah rasul-rasulnya, dan tidak ada syak dan tidak ada ragu-ragu lagi kerana dialami dengan badan sendiri. Apa maksud mirsad? Mirsad ni tuan-tuan sekalian mudah kita bercakap, dia diumpamakan seperti mana stadium. Tu maksud macam tu. Kan? Kita duduk di atas tu, kita duduk di tempat penonton, dan di padang bola tu tuan-tuan kita akan tengok orang-orang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah maksud dia inna jahannama kanat mirsadah. Kan? Semua orang akan duduk dekat situ. Hadis Nabi SAW dia kata apa? Dia kata sesungguhnya setiap orang akan dibawa berjalan. Walaupun dia tu ahli syurga, dia akan bawa berjalan. Malaikat akan panggil ahli syurga mai berjalan juga masuk ke tempat mirsad ni. Maknanya kita akan masuk, kita akan nampak waktu tu tuan-tuan sekalian orang-orang yang kena azab. Kita akan nampak macam mana dahsyatnya yang dikatakan api neraka. Tapi kita pun tak terasa panas apalah. Pasal apa? Pasal kita berjalan tu dalam keadaan Allah Ta'ala meredai kita. Kalau Tuhan redha, walaupun duduk dekat api neraka sekalipun, tidak akan terasa kepanasan dia. Sebab apa? Sebab mendapat keredaan daripada Allah. Kita akan nampak di situ. Sebab tu saya pernah baca kepada tuan-tuan sekalian bulan lepas kalau tak silap saya, sebuah hadis Nabi SAW, yang mana hadis Nabi itu orang yang duduk, yang berjalan, penghuni syurga yang berjalan nak masuk dalam syurga, mereka berjalan ketika mana duduk berjalan dekat dengan api neraka. Mereka nampak kawan-kawan mereka yang duk pakai duk gamit, duk panggil apa semua tu, sehingga kan mereka minta kepada Allah untuk nak mengeluarkan kawan-kawan ni tuan-tuan sekalian. Lepas itu kena berkawan dengan orang bagus, kena berkawan dengan orang baik, rapid dengan mereka. Kita duk nampak macam tak ada apa-apa kepentingan. Pasal kawan dengan dia, dia bukan orang kaya. Pasal kawan dengan dia, dia bukan boleh tolong bagi projek. Pasal kawan dengan dia, dia bukan boleh tolong bagi duit. Dia ni kira duk pergi ke masjid ulang alik macam tu aja. Yang ni kita tak mau nak rapid. Pasal apa? Pasal kita duk nampak dunia duk main depan mata kita.
Sedangkan kawan nak macam ni lah tuan-tuan sekalian, yang rajin pergi mengaji, yang tak pernah duk katakan orang, yang duk kira dengan amalan dia, yang duk rajin berulang alik ke masjid, ni nak kena berkawan. Pasal apa? Pasal kita takut kita ni nanti kena lempak masuk api neraka. Tuan-tuan duk ingat ke kita ni masuk syurga ke? Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab dalam satu riwayat, dalam satu athar, dalam satu kata-kata dia kata semua orang akan masuk dalam syurga kecuali dia. Sebab dia tu aku takut aku. Sayyidina Umar kata macam tu. Tuan nampak tak? Sayyidina Umar ni siapa? Dia ni sahabat Nabi. Sayyidina Umar ni siapa? Dia ni adalah pak mentua kepada Nabi. Dan dia antara orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. 10 sahabat yang dikhabarkan berita gembira masuk syurga. Tapi dia duk berasa apa? Bila Nabi cerita api neraka, Nabi kata akan ada orang masuk api neraka. Umar ni terus berkobak-kobak hati dia ni. Duk berasa panas hati. Pasal apa? Pasal dia takut-takut akulah orang yang duduk api neraka tu. Tiba-tiba kita hari ni tuan-tuan duk berasa syurga. Boleh main jejak kaki di masjid syak duk berasa syurga. Boleh duk semayang maghrib berasa syurga. Allah, yang ni yang paling kita takut. Sebab tu rapidlah ataupun berkawanlah dengan orang-orang bagus. Korang-korang nanti dia berjalan di tepi-tepi api neraka, kita duk kena bakar dalam api neraka ni. Kita boleh panggil dia, tolong saya aku. Yang kata penghuni syurga ni, hak mana dia kenal tuan-tuan sekalian, dia nanti akan tolong. Dia akan tolong. Allah Ta'ala sebut ketika mana penghuni syurga duk minta kawan mereka duk api neraka, boleh tak boleh tolong kami ni? Tuhan kata apa? Akhriju man araftum. Tuhan kata malaikat bawa saat mereka masuk api neraka, buka pintu api neraka, bawa saat masuk. Lepas tu hampa pergi bawa keluar siapa-siapa yang hampa kenal. Hampa pergi bawa keluar. Mereka pun suar tangan tarik bawa keluar tuan-tuan sekalian. Allah, pakat keluar lah, pakat duk hangui apa semua badan ni, pakat keluar, bawa keluar habis. Sehingga kan Allah Ta'ala bagi mereka mandi dengan air yang disebut sebagai ma'ul hayah, iaitulah air kehidupan dalam syurga tu. Bila mandi tu tuan-tuan, hak mana duk rentung apa semua ni, dia tumbuh balik. Dia tumbuh balik kulit, dia tumbuh balik daging, dia jadi elok balik tuan-tuan sekalian. Betul Tuhan kata, syak-syak Tuhan kata, jangan keluar lagi. Hampa pergi tengok pula siapa-siapa yang iman ada dalam diri mereka, yang hampa kenal, hampa tarik bawa keluar. Walaupun atas dunia tak pernah semayang, walaupun atas dunia ni tak pernah buat benda baik, tapi tak pernah menggadaikan kalimah la ilaha illallah. Dia tak pernah pun syirik kepada Allah. Dia ni kira jahat tuan-tuan sekalian, jahat sungguh, tapi soal mensyirikkan Allah dia tak pernah buat. Orang macam ni Tuhan kata tarik depa juga bawa keluar. Allahu Rabbi. Siapa nak tarik ni? Orang-orang bagus. Lepas tu kena berkawan dengan orang bagus, tak rugi tuan-tuan sekalian. Atas dunia pun tak rugi. Bila kita meninggal tuan-tuan sekalian, kawan hak bagus ni akan mendoakan kita. Kawan baik kita, rapid dengan kita ni, jangan harap kata dia nak mendoakan kita. Dia kata aku nak doa kat hang apa? Aku pun tak erti nak doa apa. Kat aku pun tak lepas beda aku. Dia kata nak doa kat hang buat apa? Hampir cari tu imam doa kat hang. Nampak tuan sekalian? Yang kata kawan baik ni. Allahu Rabbi tabarakallah. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Dalam ayat ni dia abang-abang, dia kata neraka jahanam itu mirsad. Mirsad ni dia seolah-olah macam stadium yang kita akan tengok macam mana dahsyatnya, macam mana luahnya yang dikatakan api neraka yang duk bakar orang ni. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis, ni tuan-tuan dengar hadis ni elok-elok. Nabi SAW berpesan. Nabi kata idza sallaita subha faqul qabla an takallama ahadan minan nas. Nabi kata bila hampa dah habis sembahyang subuh, pegang elok ni. Bila habis sembahyang subuh, faqul, dan sebutlah perkataan ini qabla an takallama ahadan minan nas. Jangan duk bercakap dengan orang lagi. Habis-habis sembahyang subuh, jangan duk bercakap dengan orang lagi. Nabi kata bacalah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Kita duk baca dah tu. Kita duk baca tuan sekalian. Cuma kita tak tahu main daripada mana cerita baca ni. Kita duk baca Allahumma ajirni minan nar. Kadang-kadang untuk imam baca Allahumma ajirna minan nar. Nar ni untuk ramai, ni untuk seorang. Kan kita sembahyang subuh seorang-seorang di rumah, tak ada nak sembahyang di masjid, habis-habis sembahyang subuh jangan duk cakap lagi. Kan jangan duk cakap dengan siapa lagi, baca hak tu dulu. Lepas astaghfirullahalazim, lepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah apa semua, lepas tu Allahumma ajirni minan nar. Nabi kata baca 7 kali. Nabi kata Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni, baca sampai 7 kali. Pasal apa 7 kali? Pasal ada ulama sebut kata 7 kali ni pasal api neraka ni dia ada 7. Kan api neraka ni ada jahannam,
Api neraka ni ada api neraka jahim. Api neraka ni dia ada sa'ir. Api neraka ni dia apa? Dia ada laza. Api neraka ni dia ada hutamah. Api neraka ni dia ada saqar. Api neraka ni dia ada, betul kan? Dia ada 7. Yang kata 7 api neraka. Kan? Jadi bacalah 7 kali. Dan Nabi kata fa innaka in mutta min yaumik dzalik, kalaulah kebetulan kita mati pada hari itu. Lepas subuh tuan-tuan sekalian, habis sembahyang subuh apa nak keluar Ustaz, Nabi kena roti canai tang mana-mana. Kan? Jumpa kedai roti canai, orang bagi roti canai, tokak-tokak terlekat roti canai. Terlekat habis nyawa tang tu. Habis nyawa tang tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu laka jiwaram minan nar. Allah Ta'ala akan melepaskan kita daripada api neraka. Nampak tak? Dan kata Nabi, wa in sallaital maghrib, bila kita dah habis sembahyang maghrib tadi ni, jangan duk gagah nak bercakap dengan orang lagi. Bercakap ni tuan-tuan sekalian, habis sembahyang bercakap biar pergi esok. Ni duk kira habis sembahyang tu kali-kali duk keluar orang lah. Sabar dulu, bagi selesai kita ni dulu. Nabi kata bila habis sembahyang maghrib, faqul qabla an takallama ahadah, jangan duk bercakap dengan orang, bacalah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Baca 7 kali benda tu. Nampak tak sekalian? Sembahyang subuh dan juga sembahyang maghrib. Jadi lepas ni, duk esok pagi esok subuh, ingat benda ni. Duk lepas tu maghrib esok pula, ingat benda ni. Kita baca. Nabi kata, in mutta min lailatik, kalaulah pada hari itu kita meninggal pada waktu malam ni, lepas maghrib ni tuan sekalian ni. Tuan-tuan dah baca dah tadi apa semua, kita dah semayang apa semua, sekejap lagi nak semayang Isya apa, sekejap lagi kita nak balik. Waktu nak balik sekejap lagi sebelum nak lena apa semua, dan dulu kena kopi dulu satu cawan. Kena duk berasa, ish awak lah sopa berangin kot dada ni. Habang kat bini, tolong ambil minyak panas aku nak lumok dia dada aku. Bini pun duk lumok, macam mana? Demai lagi kasak angin tu. Duk penat apa semua ni tuan-tuan sekalian. Lah kepala lentok lagu tu, habis nyawa di atas kerusi tu ya. Nabi kata kalau mati malam tu, kutiballahu, Allah Ta'ala akan mentulis, Allah Ta'ala akan melepaskan dia jiwarum minan nar, daripada api neraka. Yang tu aja, modal yang tu tuan-tuan sekalian. Ambil pengajaran, ambil. Kita tak ada benda apa ni yang kita nak mempersembahkan kepada Allah. Dengan amalan-amalan ni lah yang akan kita bawa sebagai amalan diri kita untuk nak lepas daripada api neraka. Baik, seterusnya dia kata apa? Ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jahannam itu dia jadi tempat kembali, iaitulah litagina ma'aba. Tu dalam Quran tu. Apa maksud dia? Api neraka Jahannam ni adalah tempat tinggal dan tempat diam mereka yang tarin. Tarin ni siapa dia? Tarin ni iaitu orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampau-lampau di dalam melakukan larangan Allah. Lawan sungguh Tuhan ni tuan-tuan sekalian. Kalau kata tak semayang ni, tak pernah duk semayang. Walaupun rumah dekat masjid, walaupun hari Jumaat duk tengok orang duk kelang kabut pergi semayang Jumaat, tak ada langsung dalam hati dia duk berasa, aku nak kena pergi semayang juga. Bukan takat semayang di masjid, di rumah pun tak semayang. Budak-budak duk balik mai, anak-anak duk balik mai dengan pakai kepiah baru balik daripada sekolah kafar. Balik-balik duk abang apa nama ni, ayah tadi cik dah semayang dah di sekolah apa semua. Duk angguk lagu tu ya, pak tak semayang pun. Dia tak rasa langsung. Yang ni nama dia melampau-lampau dalam larangan Allah ni. Kalau buat jahat, dia buat jahat sungguh-sungguh. Oh tuan-tuan sekalian, jahat sungguh-sungguh ni. Jenis-jenis macam ni. Dia tak peduli ya. Hampa nak mengaji ke, hampa nak puasa ke, hampa nak bawa kolok zakat ke, hampa nak buat baik dengan orang ke, hampa tak mau makan benda-benda haram, hampa punya pasal lah. Yang penting aku ni, lagi mana aku duk hidup, kata tak semayang juga. Dia main macam tu. Yang ni nama dia tarin, orang-orang yang duk buat amalan tarut. Itu makna dia. Dan dia kata apa lagi di sini? Dia kata orang yang mensia-siakan perintah Allah. Tuhan kata benda haram ni tak boleh makan, dia balut makan. Tuhan kata benda ni jangan duk langgar, ini larangan Allah, dia balut juga tuan-tuan sekalian. Oh, jenis macam ni. Dan Tuhan kata apa lagi? Dan di sini dia kata apa? Jahannam itulah tempat mereka yang tiada taubat sebelum daripada mati. Maknanya dia boleh buat jahat, bukan tak boleh. Tapi kalau dia nak duduk dalam api neraka, sebelum nak mati tu suruh bertaubat kepada Allah. Kan? Maknanya sebelum nak mati, kalau dia dan bertaubat kepada Allah, alhamdulillah, api neraka takkan menjadi milik dia.
Persoalan dia sekarang tuan-tuan sekalian, kita tahu ke bila kita nak mati? Itu soalan dia tu. Kan? Dia kata, ustaz kata boleh buat jahat, tak apa aku buat dia, kata ni. Baik, kalau hang buat jahat, tiba-tiba waktu hang buat jahat tu hang mati. Waktu tu tuan-tuan sekalian, siapa sangka, betul tak betul? Siapa sangka yang kata mati ni? Allahu akbar. Tengah duk semayang boleh mati. Tengah duk duduk di lot boleh mati. Takkan tak ada kisah tu di Kuala Muda ni, tuan-tuan pun ada kisah ni. Baru balik ni dengan ikan dapat banyak apa semua ni, balik ni nak jual kat orang apa semua duk berasa seronok dah. Kan duit boleh dapat banyak sikit hari ni. Baru duk tarik pukat naik tuan-tuan sekalian, tarik pukat ni duk berasa dada dia jadi sengkak lagu mana tu, mati atas bot. Boleh jadi benda tu. Tak ada nak balik rumah tuan-tuan sekalian, baru kaya nak balik tiba-tiba hujan main deras apa semua, dia ribut, dia tibai dengan perahu kita tu, dengan bot kita ni hancur habis mati, lemah tuan-tuan sekalian. Benda boleh jadi, Tuhan nak ambil nyawa kita. Allahu Rabbi tabarakallah. Yang ni yang kita takut, tak sempat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-23. Allah Taala kata, tinggal mereka di dalam api neraka Jahannam itu beberapa hiqbun. Tu bahasa Arab tu. Tuan-tuan tulis tu, hiqbun. Satu hiqbun itu labisina fiha ahqaba. Ahqaba tu hiqbun. Hiqbun tu bahasa Arab. Hiqbun ni tuan-tuan kiraan api neraka. Macam kita atas dunia ni kita kira macam mana? 1, 2, 3. Betul tak betul tuan sekalian? Kan? Dia kira macam tu. Jadi di sana pun dia kira juga, tapi kira menggunakan jumlah hiqbun. Hiqbun ni maksud apa? Dia kata satu hiqbun bersamaan dengan 80 tahun. Satu hiqbun tu labisina fiha ahqaba, makna dia duduk dalam api neraka itu beberapa hiqbun, maknanya tuan-tuan kali dengan 80 tahun. Dan tahun ni tuan-tuan sekalian, kalau kita ikut 80 tahun, satu tahun bersamaan dengan 12 bulan, satu bulan bersamaan dengan 30 hari, satu hari bersamaan dengan 1000 tahun akhirat. Kalau 80 tahun, tuan-tuan kali dengan berapa ribu tahun akhirat. Allah. Makna dia apa? Lama duduk lapi neraka Jahannam tu. Macam mana keadaan duduk lapi neraka Jahannam? Nanti ayat lain dia makin hurai kat kita saat gini. Macam mana suasana duduk dalam tu? Ambil tang mana yang dikatakan akhirat ni satu hari dunia bersamaan dengan 1000 akhirat, 1000 hari akhirat ni, ambil tang mana? Surah Sajdah. Tuan-tuan boleh tengok ni tang mana surah tu. Dia kata surah nombor, surah apa nama, ayat yang kelima. Tuhan kata apa? Kana miqdaruhu, ujung sekali tu. Kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Satu hari dunia, Tuhan kata apa? Kana miqdaruhu, kalau kita nak kira kadar dia itu, alfasanah. Alfasanah ni maksud apa dia? 1000 tahun. Satu hari dunia bersamaan dengan 1000 tahun, bersamaan dengan 1000 tahun akhirat. Mimma ta'udun, kalau hampa nak kira, Tuhan kata. Ayat ni terbentang tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pun duk dengar ayat ni. Tok Imam pun duk baca, pagi esok nanti Tok Imam akan baca. Sampai kepada ayat tu, dia kata kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Dengar-dengar macam tu, 1000 tahun kita nak kena duduk di sana satu hari dunia. Bayangkan kalau 80 tahun tuan-tuan sekalian, dia kira 80 tahun ni, yang kata dunia 80 tahun ni, banyak mana kita nak kena duduk di sana. Yang tu baru satu hiqb, baru satu hiqbu. Yang ni dalam ni dia kata apa? Dia kata banyak hiqbu, maknanya 80 tahun kali 80 tahun tambah 80 tahun, banyak, dikalikan pula dengan 1000 tahun duduk di akhirat tu. Allah, lama lah tuan-tuan sekalian. Kan? Kira-kira jadi gila lagu tu kat kita pun. Tak boleh nak kira. Baik, dan dia kata apa di sini? Dia kata tahunnya itu tentu bukan pula tahun yang perhitungan dunia sebagai sekarang ni. Jangan duk kira sekarang ni. Sekarang ni pun tuan-tuan 80 tahun, tuan-tuan boleh buat apa 80 tahun? 80 tahun nak berjalan pun dah tak larat dah. 80 tahun nak buat apa pun tak boleh dah tuan-tuan sekalian. Yang tu baru 80 tahun. Yang ni berpuluh-puluh lebih daripada 80 tahun lagi yang akan kita kira. Malah tahun akhirat itu dia kata beberapa hiqbun yang ada pada ayat itu, tentu beberapa kali 80 tahun tu. Dan dia kata kali sendirilah 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun. Tuan-tuan, ambil 10 kali 80 tahun pun cukup dah. Kan? Jangan duk kira banyak sangat sampai sejuta apa semua kali tu dah. Ambil 10 kali, 80 kali 10 tuan-tuan sekalian, jadi berapa dah?
800 tahun tu pun nak dikira dengan hitungan akhirat, tak larat nak kira. Maksudnya dia kata apa? Mereka tinggal di dalam api neraka Jahannam itu sangat lama sekali. Duduk dalam tu tuan-tuan sekalian, lama sungguh. Baik. Dan ayat yang ke-24 dan yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak pernah mereka di dalam neraka itu merasai dingin dan sejuk. Jangan duk harap dalam api neraka nak sejuk. Atas dunia boleh duk gagah lagi ada aircon, boleh duk gagah ada kipas. Di sana jangan duk harap tuan-tuan sekalian. Dan tidak pula merasai minuman. Dahlah duduk dalam keadaan panas, dia mai berasa haus, dia mai berasa dahaga. Dia mesti rasa dahaga lah, dah panas tuan-tuan sekalian. Kita duk bakar lemang pun tuan-tuan sekalian, tak larat nak minum air masak 2-3 jam kan. Kita duduk dekat api pun tuan-tuan sekalian, saya duduk cari air pasal apa dahaga. Bukan tekat duduk dekat api, tuan-tuan yang duduk duduk pi cari ikan duduk atas bot tu dengan matahari duduk atas kepala kita, duduk di laut tu, banyak mana tuan-tuan duduk minum air. Air pula air tawar, air masin tak boleh minum. Nampak? Fikir macam tu sudahlah. Waktu tuan-tuan duk tarik jala ke, tuan-tuan duk tarik pukat apa semua, Allah dahagalah sangat dengan matahari duk suluh atas kepala ni. Yang tu baru sikit, yang tu baru dunia. Allah Ta'ala bagi kat kita, tu pun minum air tuan-tuan sekalian, tak larat banyak mana dah minum air. Apatah lagi di akhirat, apatah lagi dalam api neraka, yang mana Allah Ta'ala sebut apa? Tuhan kata dalam tu tuan-tuan duk rasa sejuk Hampa jangan duk rasa, jangan duk mimpi kata hampa akan duduk dengan angin sepoi-sepoi bahasa punya duk mai, tak ada duk rasa macam tu. Bila mai rasa kehausan tuan-tuan sekalian, nak cari paip air tak ada langsung. Nak cari paip air tak ada langsung. Lepas tu bila dah air, dah dahaga air, apa yang kita dapat? Dia kata di sini melainkan hanya air yang sangat panas, air yang hangat Tuhan buat mai bagi kat kita, dan air bangkai penduduk api neraka tu. Oh, nampak tuan sekalian? Air panas buat mai kat kita, mendidih air panas nak minum lagu mana? Tuan-tuan, jangan kita duk nampak ni serupa air mineral air panas ni, kita tak apa panas, lagi tunggu bagi sejuk. Tak nak sejuk tuan sekalian. Jangan duk harap air tu akan sejuk. Kita bini buat kopi panas, kita tak apa, kita tak atas meja dulu, sekejap dia sejuk sikit aku nak minum Tak ada tuan-tuan. Di akhirat nanti dia buat mai air duk menggelegak lagu tu, menggelegak sampai bila-bila. Hang berasa nak minum, nak bagi hilang dahaga, hang minum. Hang tak minum sudah, malaikat kata. Tuan-tuan, ada sebuah hadis Nabi SAW. Macam mana Nabi cerita tentang api neraka, penghuni neraka ni dahsyat. Penghuni neraka duduk dalam tu dengan dahaganya, penghuni neraka duduk dalam tu dalam keadaan lapar tuan-tuan sekalian. Dia meminta kepada malaikat Zabaniyah, malaikat yang duk jaga api neraka ni. Dia meminta tak ada makanan apa-apa dekat kami ni. Malaikat kata ada. Lalu malaikat bagi kepada depa buah yang berduri. Depa pegang-pegang tu, depa tak kira duri yang janji benda ni makanan, kami pakat makan terus. Depa makan-makan tuan-tuan sekalian, lekat. Bila lekat ni depa teringat, kalau lekat ni selalunya kami atas dunia kalau makan benda lekat ni kami akan tunjai dengan air. Kami akan minum air bagi hilang lekat kami ni. Depa minta kepada malaikat pula, malaikat air ada tak ada? Malaikat pun tuan-tuan sekalian, dia ambil air menggunakan cakok dia pun tak nak berani pegang. Yang kata bekas yang diperbuat daripada api neraka tu. Dan dalam tu di antara dia air tembaga panas dan juga air daripada danuk manusia yang duk kena bakar dalam api neraka. Air tu dia bagi mai kat kita. Malaikat bagi tuan-tuan sekalian kepada penghuni-penghuni neraka ni, penghuni neraka tak ada nak pegang lagi. Gelas tu malaikat bagi suar dekat dengan muka tuan-tuan. Waktu gelas tu duduk dengan muka, hancur muka. Tak ada nak minum lagi. Hancur muka. Yang ni hadis Nabi SAW. Allahu Rabbi tabarakallah. Selama mereka itu dalam api neraka, macam mana keadaan mereka dalam api neraka? Sekalipun berbilang-bilang ribu tahun, kalau dihitung dengan hitungan tahun di dunia ini, tidak pernah mereka akan merasai dingin. Nombor satu, tak ada nak rasa sejuk. Jangan duk harap kata tuan-tuan nak rasa sejuk. Mai dengan law ni tuan-tuan sekalian, waktu panas ni, kadang-kadang kita buka kipas pun dia hanya bawa udara panas. Lena pun tak boleh. Tak boleh. Kita nak lena pun tak boleh ni, duk upang kau ni tak kena, upang kau ni tak kena. Bini kita pasal apa abang? Dia kata pasal apa? Abang tak nampak aku berpeluh ni sampai kedai ni. Panas hang tahu tak? Sampai dia pun tuan-tuan tidur, tak pakai baju dah tidur waktu tu. Kira kem pelekat ni, kira duk ambil kain tola ni, duk kibas badan nak bagi sejuk. Keluar sat berjalan, sat keliling rumah tu nak ambil udara sejuk mai. Keluar pun lagi hangat juga di luar tu.
Tak boleh lena sampai ke pagi esok tuan sekalian. Yang tu baru cuaca panas dunia, bukan cuaca akhirat. Ni dalam api neraka ni, yang mana dengan panas dia, yang mana dengan terbakar dia, yang tu yang akan kita rasa. Wal ayazu billahi min zalik. Dan tidak pernah merasai sejuk. Mereka di dalam api neraka jahanam itu dibakar dan dikelilingi dengan api. Dan api itu tuan-tuan, hadis Nabi sebut apa? Nabi kata, kalau nak tahu macam mana panasnya api yang Allah Ta'ala sediakan dalam api neraka jahanam tu, sekali api di dunia bersamaan dengan 70 kali api akhirat. Kita peti api kriket tuan-tuan sekalian, cuba tengoklah hak mana duk isap rokok don nak cucu-cucu, pup tercucuh lubang hidung. Contoh lagu tu, Allah tuan-tuan, dia merasa tu lah. Apatah lagi tuan-tuan sekalian dengan api tu yang akan digunakan untuk membakar kita. Kita tak rasa sangat pasal kita jarang bermain dengan api. Tuan-tuan nak rasa betapa dahsyat yang kata api ni, tuan-tuan tanya ni geng-geng bomba ni kan, bila mereka nak pergi padam api, macam mana cara mereka pakai, shoot mereka pakai macam mana. Lepas tu mereka ni tahu yang kata api ni macam mana, panas dia macam mana. Kalau buat masuk tangan dalam keadaan berapa second tuan-tuan, tangan nanti dia akan jadi melecok. Kalau buat masuk lebih sikit tangan, nanti dia akan keluar sopang ayak apa tu, dia jadi ayak bisa apa semua. Tuan-tuan tanya mereka ni, jumpa mereka sembang tengok, kata ni abang bomba ni, kita duk tengok cerita abang bomba ya, duk tengok abang bomba bercinta. Panggil dia pada nak tanya sikit yang kata api ni panas macam mana. Oh, dia kata, haji, api ni ya Allah haji, kami tahu lah macam mana panasnya. Entah. Hai muslimin dan muslimat antara mati Allah, mereka merasa haus dan dahaga yang tidak dapat digambarkan sekarang ni. Tak boleh nak gambar macam mana betapa dahaganya. Sungguh pun begitu, mereka di situ tidak pernah mendapat minum untuk melepaskan haus dan dahaga itu. Jangan duk harap duk boleh minum tuan sekalian, jangan duk harap. Mereka hanya dapat minum air yang sangat panas dan ghassaq. Itu bahasa Arab, maksudnya tubuh barih tu. Ghasaqa ni makna apa? Dia kata iaitulah air yang busuk yang mengalir daripada badan orang yang terbakar di dalam api neraka itu juga. Tuan-tuan, bila kita bakar ayam sudahlah kan. Tuan-tuan nak pergi beli ayam bakar kan. Kan waktu depa duk layok dengan api apa semua, nanti kan dia keluar seorang minyak tu. Macam itulah juga manusia ni, bila duk kena bakar tuan-tuan sekalian, dia keluar danuk daripada badan ni, minyak badan kita ni dia keluar. Bau ni usah dikenang lah. Bau ni usah duk fikir bau ni tuan-tuan sekalian. Malaikat nanti akan duk tahan dengan cawan api neraka. Malaikat bubuh ni air ni yang mana orang duk kena bakar ni, malaikat bagi kita minum. Lebih teruk daripada najis, lebih teruk daripada air kencing. Yang kata bau dia cukup-cukup busuk. Kita main dengan dahaga apa semua tuan-tuan sekalian, nak minum ni Allahu Rabbi Tabarakallah, minum juga lah macam mana pun. Tetapi adakah boleh menghilangkan dahaga? Tak boleh hilang dahaga ya. Dan ayat yang ke-26 Allah Ta'ala menyatakan jadi balasan yang sepadan. Dengar ni tuan-tuan, dengar yang saya duk baca ni, tentang dengar yang saya duk hurai, dengar Allah buat dahsyat sangat ni. Tapi dah Tuhan kata apa? Tuhan kata jazaa'an wifaqa. Tuhan kata api neraka jahanam tu, siapa yang kena duduk dalam tu memang padan dengan apa yang dia buat atas dunia ni. Memang padan dengan dia. Pasal apa yang kata padan tu? Dia kata sengsara dan juga penangguhan mereka itu di dalam api neraka jahanam itu, sekalipun bagaimana hebat dan ngerinya, adalah sepadan dengan dosa dan derhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala. Memang patut macam tu. Kalau kita lah tuan-tuan sekalian, kita ni nak buat lebih daripada tu lagi. Tapi Tuhan bagi dekat tu ya. Tu pun tuan-tuan sekalian azab, cukup azab dah. Hatta api neraka ataupun bara api neraka sekalipun, kata Nabi SAW, yang ni bukan api tapi baru bara tuan-tuan sekalian. Bara tu pun kalau letak bawah tapak kaki kita, pijak-pijak yang kata panasnya bara api neraka, otak ni menggelegak. Yang tu baru bara api neraka, tak kena api lagi. Tuhan kata padan lah, bagi kat mereka ni. Mereka ni orang yang macam mana yang kata padan ni? Dia kata kalau dipikir dalam-dalam, pasal apa yang kata padan ni? Kata tak padan sangat, awak lah yang Tuhan kejam sangat. Dah. Syekh kita kata apa? Kalau kita fikir dalam-dalam tentang kebaikan Allah Ta'ala kepada kita manusia ni, kalau kita fikir rahmatnya Tuhan, sayangnya Tuhan, banyak nikmat Tuhan bagi kat kita ni, dan difikirkan pula
lebih jauh kederhakaan dan kekerasan kepala kita kepadanya. Nampak tak tuan-tuan, kalau nak fikir rahmat Tuhan dengan kita, dengan keras kepala kita dengan Allah Ta'ala ni. Tuhan bagi tadi, Tuhan bagi kat kita apa tuan-tuan? Boleh duk celik biji mata. Tuhan bagi kat kita apa tuan-tuan? Boleh duk mangkit. Tuhan bagi kat kita apa tuan-tuan sekalian? Boleh duk makan. Betul tak betul? Kalau Tuhan tarik nikmat tu tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Nak dibandingkan dengan semua nikmat Tuhan bagi kat kita, kita duk keras kepala kepada Tuhan. Semayang tak mau langsung. Ni yang kata kepala ni tak pernah langsung duk bila letak di atas lantai untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Tuhan bagi kat hang macam-macam. Tuhan bagi kehidupan kat hang, Tuhan bagi harta kepada hang, Tuhan bagi ada isteri, Tuhan bagi ada anak-anak, Tuhan bagi ada rumah, Tuhan bagi ada kawan-kawan, Tuhan bagi hang boleh makan macam-macam, tak ada masalah apa. Tuhan bagi semua kepada hang, tapi hang keras kepala tak mau nak sembah Allah Ta'ala. Padan tak padan duk lapi neraka. Allah Ta'ala kata jazaa'an wifaqa. Memang padan aku buat macam ni dekat depa. Kita pun tuan-tuan sekalian, kalau kita belah kucing sekok sudahlah. Kita belah-belah kucing dengan bagi makan, dengan basuh apa mandi dia lah apa semua, kita duk belai dia apa. Tengok esok dia berak atas tempat tidur kita. Allah, dia berak atas tempat tidur dah kena maki satu kucing ni. Lepas tu kena terajang pula dengan kita. Tak guna punya kucing, aku ambil hang dulu pun dengan duk berlemoy, aku mandikan hang, aku bagi hang makan sampai badan gemuk, macam-macam aku buat bagi kat hang. Hampir berak atas tempat tidur aku sampai aku nak lena pun tak boleh. Tuan-tuan, nampak tak? Maknanya padan tak Tuhan buat kat kita lagu tu? Tuhan suruh kita semayang, kita duk buat muka kering tak semayang. Tuhan duk suruh kita jangan duk makan benda haram, kita makan dengan selahap-lahapnya benda haram. Tuhan kata jangan duk umpat orang, jangan duk makan macam-macam benda-benda hak karut-karut ni, kita duk buat. Padan tak padan dengan azab Allah Ta'ala? Jawapan dia padan. Pasal siapa yang kata? Tuhan yang kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lagi dia kata apa tadi? Sedangkan kita sudah dinasihati berulang-ulang dengan bermacam-macam jalan. Allah tuan-tuan, ni hak kuliah kita ni di masjid ni pun kan, hak tuan-tuan duk mai dengar ni, berapa ustaznya duk mai habaq kan, buat benda baik, tinggal benda jahat, berapa ustaznya duk mai habaq daripada dulu lagi yang kata kuliah di masjid Kuala Muda ni. Berapa banyak orang hak dengar? Berapa banyak hak masuk telinga kanan, dia keluar pergi telinga kiri? Berapa banyak hak masuk dalam telinga ni, dia sampai ke dada? Berapa banyak tuan-tuan sekalian? Maknanya apa? Tuhan kata tak ada alasan. Kalau hampa kena azab pun, hampa duk pergi petikai kat Tuhan, kata ya Allah, awak atas dunia tak peringat kami. Dah. Tuhan kata dah, aku dah hantar dah semua orang yang bagi kepada hang nasihat, aku dah bagi dah. Memang patutlah hang kena macam ni, pasal duk berulang kali duk abang dah. Kita di sekolah pun tuan-tuan sekalian, kalau cikgu lah duk tengok dia, jangan duk main lambat je, kata sekali dia boleh bagi maaf lagi. Esok main lambat pula dia kata jangan duk main lambat. Kali ketiga main lambat dia godam terus kita. Esok pun lambat lagi dia godam lagi. Orang kata cikgu pasal apa duduk godam dia apa semua? Dia kata saya dah cakap bebuih mulut-mulut dah dekat dia, tapi duk main lambat juga. Jadi padanlah dengan rotan nak saya bagi dekat dia tu. Tuan-tuan nampak tak? Allahu Rabbi. Baik. Dan dia kata apa lagi di sini tuan-tuan sekalian? Dia kata iaitu dengan teranglah sepadan. Maknanya kita dah bagi dah. Apa nasihat dah bagi dah. Atau boleh jadi ringan azab dan diseksa Allah Ta'ala yang dirasakan kepada kita di dunia ataupun di akhirat kan. Maksud dia apa? Kalau akhirat ni Tuhan bagi siap-siap dekat kita, Alhamdulillah kan. Tuhan bagi kat kita sakit tuan-tuan sekalian, maknanya Tuhan cuba mencuci yang kata dosa-dosa kita. Kalau kita redha dengan kesakitan ujian Tuhan bagi kat kita, Alhamdulillah lah. Baik. Dan dia kata di sini nyawa dan keperluan hidup kita diberi oleh Allah Ta'ala. Tuhan bagi nyawa kat kita sudahlah kan. Tuan-tuan nak duduk bernapas setiap hari ni, siapa yang tak ada penat dia tahulah tuan-tuan sekalian kan. Siapa yang ada penat dia merasailah yang kata nikmatnya duk boleh bernapas elok ni. Siapa ada penyakit asma ataupun penyakit lelah ke apa tuan-tuan, dia mai dah satu hari ni, dia mai duk berasa kot dada ni, dia tarik nafas tak lepas. Yang sepatutnya 100% nafas dia tu boleh tarik, takat 50 je. Tarik sangkut, Allah dia berasa tak selesa lah hidup tuan-tuan sekalian. Bukan takat tu, berangin perut pun tak syok lah. Lena pun tak boleh tuan-tuan sekalian, main dengan berangin badan ni. Tak lah nak minyak haji Tok Saad ni, tak lah nak uluk ni, kira duk lumuk minyak tu. Sampai dia kata aku geram-geram aku nak telan minum buah minyak ni. Geramnya pasal yang tu baru angin. Tu pun tuan-tuan sekalian,
tidak bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata tetapi syukur dan berterima kasih amat malas kita ni. Nak bersyukur kepada Allah, nak terima kasih ni kita berasa malas. Atau tidak mau menurut perintah-perintah Allah Ta'ala, segan dan tidak suka. Nak main ke masjid tak suka, nak tolong orang tak suka, nak bersedekah tak suka, nak baca Quran tak suka, nak belajar mengaji tak suka. Pasal kita malas, kita segan. Padahal apa-apa yang diperintahkannya oleh Allah Ta'ala itu amat-amatlah manfaatnya untuk kita belaka. Apa yang Tuhan bagi ni semua ada manfaat untuk kita. Bukan berfaedah kepada Allah Ta'ala. Tuhan dia suruh kita semayang, Tuhan tak ada apa-apa pun tuan-tuan keuntungan daripada semayang kita ni. Tuan-tuan ingat bila kita semayang ni Tuhan dapat persen kah? Bila kita duk sembah Allah Ta'ala ni Tuhan dapat persen? Tuhan tak dapat apa pun. Kita tak semayang pun Tuhan tak rugi pun. Tapi belah kasih Tuhan tu. Sebab tu Tuhan suruh kita semayang. Dia tak dapat apa pun tuan-tuan sekalian. Dia kata bukan berfaedah kepada Allah. Dan larangannya itu amat berani kita melampauinya. Walaupun macam tu benda dia larang kita duk langgar. Padahal mudaratnya kepada kita semata-mata, bukan mudarat kepada Allah. Kita tak semayang pun tuan-tuan, bukan mudarat kat Tuhan. Kita duk makan benda haram pun bukan Tuhan yang mudarat, kita yang mudarat. Tapi dak langgar apa tu juga. Allah Ta'ala bukan jahat dan Allah Ta'ala tidak ananya. Tuhan ni dia bukan zalim, tetapi manusia yang derhaka itulah yang jahat dan itulah yang menganiayai diri dia sendiri. Dia yang menzalimi diri dia sendiri. Mereka tidak percaya atau tidak mau tahu. Ya, dia kata apa? Dia kata atau tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan akan berhisab Allah Ta'ala nanti. Langsung tak percaya. Ni apa yang kita duk buat ni tuan-tuan. Semayang kita Tuhan akan hisab, segala kejahatan kita nanti Tuhan akan tengok apa semua. Tak rasa apa pun. Duk buat pekak lagu tu lah. Boleh guna perkataan pekak boleh kot nak. Nampak macam kasar sangat kot. Ya, duk buat muka macam tak ada apa. Ya Allah. Tak tahulah tuan-tuan, tak tahu nak kata lagu mana dah. Syekh ni kira ni duduk perah otak ni, dia duduk hurai ayat ni nak bagi kita faham. Dia buat muka tak arti ke tu? Buat muka tak tahu macam tu. Dia kata berhisabnya kita nanti, iaitu segala kerja manusia yang selama hidup di dunia ini, dan akan diperiksa satu persatunya. Tuan-tuan, kalau audit main masuk kat kita, pun kita pergi tempat kerja, tiba-tiba ada jabatan audit nak main masuk, sakit kepala ni. Satgi dia nak tengok invoice kita, dia nak tengok resit pembelian kita, lepas tu nak tengok kerja kita apa semua, tak larang nak menjawab, sakit kepala ni. Sampai bercakap dengan orang pun tak mau dah, kata tak bercakap macam apa, dia kata no audit mai dah tu, kata. Yang tu baru dunia, tuan-tuan sekalian, apatah lagi di akhirat nanti. Tuhan nanti akan hitung setiap pekerjaan kita, Tuhan akan tengok setiap peta benda kita, Tuhan akan tengok setiap amalan-amalan kita, satu persatu Tuhan akan hitung. Waktu tu nak lari pergi mana tuan-tuan? Kurang-kurang kalau audit kita tak lepas, kita kena buang kerja yang tu ya. Tapi kalau di akhirat nanti, kalau audit Tuhan tak lepas, tuan-tuan nak lari pergi mana? Nak lari balik main Kuala Muda ni? Tak boleh, nak lari dah tuan sekalian. Kubur pun dia tutup rapat dah. Tak boleh. Ya Allah. Dan buruk dan juga baiknya akan diperiksa oleh Allah Ta'ala. Diperiksa pekerjaan di tempat yang ramai dan pekerjaan yang diperbuat dengan sembunyi. Walaupun depan orang kita buat jahat, belakang orang kita buat jahat, tak ada siapa tahu. Tuhan tahu. Tuhan nanti akan periksa. Dan diperiksa kerja engkau, kerja anggota dan juga kerja hati ni. Tuan-tuan, tangan kita, mulut kita, semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Mereka yang tidak takut dan tidak ngeri akan berhisab nanti, itulah satu di antara beberapa sebab yang memberanikan mereka waktu di dunia ini berbuat apa-apa yang dikehendakinya, biar baik ataupun salah. Maknanya siapa yang tak peduli benda ni boleh duk cerita tuan-tuan sekalian. Ni saya duk baca ni sikit punya, dengan suara dereh lagu ni, dengan duduk buat gaya nak bagi tuan-tuan faham ni. Tuan-tuan dengar ada orang dengar dia buat tak erti ya. Dah lama juga kuliah ni. Tapi kau tu pula dah. Aku tak larat tunggulah rumah apa tak habis-habis dah, takat main Aisyah tu dah. Nampak dah. Oh tuan-tuan, tak tahulah yang tu. Hal tu jawab sendiri depan Tuhan. Yang tu aja. Saya mau habaq macam tu aja. Saya diamanahkan untuk nak share ilmu dengan tuan-tuan sekalian. Saya dah habaq dah. Soal orang duduk di luar kata bila nak qomat ni aku tak lah karut ni ustaz ni. Lajak pakai berapa? Contoh lagu tu. Jap pi tuan-tuan sekalian. Dia kata di sini, dia kata pasal tak berasa bila duk cerita tentang api neraka. Tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan kenal Abu Zar? Dia ni tuan-tuan sekalian, dia cukup kasar. Zaman dia ni dia cukup peramah yang kata Abu Zar ni.
Sehingga kan sebelum masuknya Islam, dia dikenal sebagai qati'ut tariq. Dia ni perompak besar sebelum masuk Islam ni. Bukan takat perompak tuan-tuan sekalian, malah dia ni kira bunuh ni jadi benda biasa. Daripada Yaman nanti akan ada orang bawa nak pergi berniaga tuan sekalian. Nak berniaga di Yaman dan nak berniaga di Mekah apa semua ni, sampai di tengah jalan lagi depa nanti akan sekat. Depa sekat tuan-tuan sekalian, kalau nampak melawan depa bunuh. Hak mana tak melawan depa tangkap, depa jual sebagai hamba abdi. Ni yang kata ni penyekat tengah jalan ni, perompak tengah jalan ni. Kasar tuan-tuan sekalian. Dia masuk Islam, dia dengar Nabi SAW cerita ni mengenai azab api neraka. Dia dengar dengan Nabi duk habang apa semua ni, masuk ke hati dia. Dia dengar pingsan terus tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Dia kata, aku tak boleh nak imagine dah, aku tak boleh nak fikir lah macam mana dahsyatnya yang kata api neraka yang disebut oleh Nabi SAW. Ni hati dia perongoi, dia pun dengar pingsan. Kita lagu duk dengar sahabat dengan katak duk tunggu hujan ya, lagu nak lena pula. Duk cerita api neraka ni berasa sahabat dengan kipas angin yang duk cerita. Ya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah dia kata, itulah pula suatu yang menyebabkan mereka tidak mau dan juga mereka malas berbuat kebajikan masa di dunia ni. Pasal dia tak tahu dahsyatnya api neraka haduk main ni. Kecuali hanya kalau dapat balasan reta ataupun pujian sekarang ini juga, mereka nanti akan buat. Boleh faham tuan sekalian? Mai masjid ni nanti pengurusi bagi seorang RM50 penuh mai. Mai mengaji ni nanti pengurusi bagi. Siapa-siapa yang boleh mai mengaji apa semua ambil kat hangpa RM25. Allah nanti mai. Mai mengaji nanti pengurusi buat nama tuan sekalian. Siapa hak mengaji ni tu dia nama-nama hak bagus punya. Nanti depa akan rapat mai pasal pujian dan reta nanti akan dapat. Allahu akbar. Baik, dan dia kata apa? Dia kata masa di dunia ini, pada ayat 28 itu Allah Ta'ala menerangkan lagi. Tuhan kata وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, sebenarnya adalah sebenar-benar dusta. Apa maksud sebenar-benar dusta ni tuan-tuan? Tak peduli. Dengar ayat Tuhan buat tak erti. Kan tak ambil manfaat tuan-tuan. Baik, kita baca sikit lagi. Ayat-ayat Allah Ta'ala itu mereka mendustakan, iaitulah ayat Allah yang di dalam alam ini. Quran ni lah, kan dengar buat tak tahu aja. Yakni segala sesuatu di dalam alam ini menunjukkan kekuasaan Allah dan menunjukkan kasih dan sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Begitu pula mereka yang dustakan ayat-ayat Allah dalam kitab-kitab Al-Quran. Mereka dustakan ayat-ayat Allah itu dengan hati mereka atau dengan perbuatan mereka. Dan kadang-kadang mereka tidak mempedulikan dan tidak mau tahu sebarang ayat-ayat Allah yang mereka lihat, yang mereka dengar dan juga yang mereka rasai ataupun mereka alami. Tak mau tahu langsung kan. Hidup di kedai makan ke apa semua, Allah kata semalam ustaz cerita bab neraka. Tak neraka apa orang nak makan ni. Cerita lah bab lain. Dia pergi begitu. Kata ni kita ni bila kita nak berubah ni tengok baca Quran. Ni Quran apalah. Ni orang nak tangkap ikan ni Quran apa? Pergi cerita tempat lain. Dia pergi tu pula. Dia tak mau dengar langsung. Dak pun kalau duk mai tuan-tuan sekalian ni baru balik mengaji ni. Sat pergi jumpa dengan kawan-kawan dia kata no Syekh Kabir balik mai dah. Oi duk pilih gitu pula. Kata nampak pahala banyak apa? Tolong mai doa kat kami ni. Kami ahli neraka ni kok kami boleh masuk syurga. Oh dia pemain macam tu. Ya Allah. Tak tahulah tuan sekalian. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-29 Allah Ta'ala memperingatkan. Tuhan kata apa? Dan akan segala sesuatu yang kami simpan di dalam kitab kami. Tuhan kata apa? Tuhan kata ni, ingat elok. Apa yang hampa buat ni kami nanti akan tulis. Kami akan rekod, Tuhan kata. Apa-apa yang dikerjakan manusia selama hidupnya di dunia ini, sama ada buruk ataupun baiknya, kami akan simpan baik-baik. Tuhan kata kami akan rekod benda ni. Kami akan tulis satu persatu. Tidak akan hilang satu rambut jua pun. Tuhan kata hampa jangan bimbanglah. Benda baik yang hampa buat walaupun kecil aku akan tulis, tidak akan hilang daripada rekod aku. Tuhan kata segala kebajikan yang dikerjakannya akan diterima nanti balasannya. Tuhan kata jangan bimbang. Walaupun benda kecil tak ada siapa tahu pun. Tuan-tuan masuk ke masjid, tuan-tuan nampak tek cicak sikit, ambil tek cicak tu pergi buang tuan-tuan sekalian. Tak ada siapa pun bagi pingat kepada tuan-tuan pasal buang tek cicak. Mana ada orang bagi pingat buang tek cicak, betul tak? Kan?
Tiba-tiba dapat satu surat ke apa kan ni, gubernur panggil nak bagi PJK. Pasal apa? Pasal hang ada ni, hang ada jasa hang pada negara ni. Apa dia? Buang tik cicak dalam masjid. Ada ke? Tak ada tuan sekalian. Tuan-tuan pun tak nak bangga Dak pun pergi habang kat orang apa semua. Alhamdulillah kata tadi aku buang tik cicak tadi aku rasa kemah. Dia kata hang nanti cicak boleh kurang sama. Tak ada duk bangga. Benda kecil tak ada siapa tahu. Tapi Tuhan kata apa? Tak apa, aku tahu. Tuhan kata. Nak apa? Allahu akbar. Dan dia kata apa di sini? Dia kata segala kebajikan yang dikerjakannya akan diterima nanti balasannya. Kalau kebajikannya itu tidak dirosakkan masa hidupnya. Jangan sampai kebajikan hak kita buat dia boleh merosakkan hidup kita. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Duk bangga dengan kebajikan ni. Pergi bantu orang tuan-tuan sekalian, panggil pergi habis orang tu. Main tangkap gambar aku bantu orang ni. Duk pergi jajar benda baik kita buat. Oh kata dia tu kalau aku tak bantu dia bagi dapat bot kat dia sebiji, tak nak boleh makan sampai kelar. Siapa tolong dia ni? Nen dia ni orang tolong. Nen dia bunyi ni. Bukan nen dia, nenek dia. Oh tuan-tuan, nampak tak bantu orang ni? Oh, lepas tu dia duduk mengumpat ataupun dia duduk ulang-ulang benda tu. Dia dah tolong orang, dia kata dia tu kalau bukan pasal aku duk tolong tak nak dapat rumah ni kerajaan bagi ni. Jangan duk harap zakat nak bagi apa semua. Ni pasal aku Jangan tuan-tuan, rosak habis amalan baik-baik kita buat ni. Begitu juga segala kesalahan dan dosanya akan diterimanya nanti balasannya. Tuhan kata siapa hak buat jahat hampa jangan bimbang. Tak apa nak buat jahat buatlah. Hampa tak mau semayang ke, hampa nak main judi ke, hampa nak minum buat ekor ke, hampa nak minum arak ke, hampa minum. Tuhan kata tak ada masalah. Minumlah atas dunia ni. Lagi mana ada nyawa minum. Tuhan kata. Pasal apa? Nanti di akhirat nanti hampa tahu apa aku nak buat kat hampa. Maknanya ada balasan tu yang akan aku bagi kat hampa. Kalau masa hidupnya tidak ia bertaubat nasuha dan minta ampun kepada Allah Ta'ala serta beramal soleh dan memperbaiki apa-apa yang telah dirosakkannya, balasan dosa, balasan akhirat, balasan azab, balasan api neraka akan kena kepada dia. Dan pada ayat yang ke-30, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Tuhan kata apa? Allah Ta'ala terangkan pada waktu kiamat nanti mereka akan menerima tempelak, mereka akan kena kutuk, akan kena caci, akan kena cerca dan penghinaan. Nanti benda tu akan dahlah kita keluar daripada api neraka dengan hangui apa semua ni, tiba-tiba malaikat pula duk maki kita pula ke atas. Tuan-tuan sekalian, lagi sakit kita. Minta maaf sebut tuan-tuan sekalian, kita ni kalau kita duduk dalam kena tangkap ataupun kena duduk dalam penjara sudahlah. Keluar balik mai ke kota Kuala Muda ni tuan-tuan sekalian, orang pakai duk pi caci, duk pi cerita tentang kita duk kena api neraka, duk kena penjara tu. Apa perasaan kita? Kita kena penjara Pulau Pinang lah, penjara Tanjung lah tuan-tuan sekalian. Mungkinlah ada benda apa-apa kita kena. Kita balik mai dalam 2 tahun 3 tahun lepas tu balik dengan galah beg besar apa semua depa kata no. Banduan balik mai dah. Depa bubuh lagu tu kita rasa apa dah. Pi di kedai makan, pi order ni kopi panas satu. Dia kata ni kopi panas ni nak buat apa? Dia kata ni nak bayar dengan apa? Duit pun tak ada. Baru lepas kena hukuman penjara apa semua, duit pun tak ada. Dia kata hang balik main yang duk jadi serabut kat kampung ni. Dia buh gitu. Apa perasaan tuan-tuan sekalian? Dahlah kena duk kena penjara, duk kena balun, kena tibai, kena sebat apa semua dalam penjara. Balik main masyarakat pula duk cemuh. Masyarakat pula duk maki. Pi tang mana pun orang pakai duk tutup pintu. Pasal apa? Benda jahat main dah tu. Dia ni lah perosak masyarakat kita. Apa perasaan kita tuan-tuan sekalian? Perasaan apa? Duk nampak titi Jabatan Merdeka lah nak terjun tak terjun, yang tu lah. Sedang-sedang berjalan pelan-pelan duk kesot tuan sekalian, tengok Jabatan Merdeka, duk tengok langit apa semua, duk tengok jam apa semua. Lah kali terjun mati terus. Duk fikir apa dah? Pasal apa? Pasal duk kena azab dah dalam penjara tu. Lepas tu keluar masyarakat duk cemoh pula. Aku nak pergi tang mana lagi? Dia main macam tu. Apatah lagi orang ni tuan-tuan sekalian, di akhirat macam tu dia kena. Keluar daripada api neraka duk kena maki dengan malaikat ni popok api neraka duk keluar mai duk kata tuan-tuan sekalian, dahlah sakit kepala satu, dahlah kena azab satu, lepas tu duk terima cemoh pula daripada malaikat. Betapa hinanya kita di saat itu. Dan dia kata apa lagi? Iaitulah maka hendaklah kamu rasakan benak-benak balasan pekerjaan kamu yang tidak baik itu selama-lamanya di atas dunia ni. Dan kami tidak akan memberi tambahan kepada kamu hanyalah azab jua yang melebihi azab yang telah kamu rasai itu. Yang kata Tuhan ni, Tuhan kata apa? Aku kalau aku azab hampa berdasarkan kejahatan hampa, aku takkan buat lebih. Yang kata Tuhan ni, takat mana hampa buat jahat, takat itulah aku azab hampa. Aku tak ada duk ekstra kepada hampa, aku tak ada duk tambah-tambah. Yang kata Tuhan, dia tidak menzalimi kita.
Baik, ayat yang seterusnya, innalil muttaqina mafaza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu. Insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-31 sampai kepada ayat yang ke-38. Dalam ayat ni tuan-tuan sekalian, Allah Taala akan cerita pula macam mana bahagianya orang-orang hak buat baik. Tadi duk cerita orang yang buat jahat ni, azab dia macam mana, duk kena apa semua. Nanti dia akan main pula. Ni kata ayat Quran ni. Ayat Quran ni tuan-tuan, dia bukan hanya bagi ancaman kepada kita, malah dia bagi jalan keluar pula kat kita. Hampa jangan tinggal semayang, Tuhan kata. Memang kami tak mau tinggal semayang. Jadi macam mana cara dia? Ada cara dia. Hampa semayang, hampa dapat ni sekian. Hampa tinggal semayang, hampa dapat yang ni. Jadi pilihan tu kepada kita. Macam orang tuan-tuan sekalian, sambil duk marah-marah kat orang, tapi dalam waktu yang sama duk urut belakang balik. Lagu tu lah cara dia. Tuhan dia pujuk kita sebenarnya ni. Dan inilah cara kita nak nasihat orang. Bukan kita duk bagi orang salah dah. Kita nasihat orang, kita pelembut balik. Macam anak kita apa lagu tu juga. Dia buat salah, kita rotan dah tuan-tuan sekalian. Habis-habis rotan, kita duk pergi urut balik belakang. Dia kata dah, ayah sebenarnya ayah duk tibai hang, bukan ayah tak suka kat hang. Ayah nak bagi hang jadi anak yang bagus. Ayah nak bagi hang jadi orang yang berguna. Dia pun dengar-dengar tak apa marah kat pak dia. Nampak tak sekalian? Daripada mana kita ambil adab ni, daripada mana? Daripada Allah Ta'ala duk ajar kita dalam Quran ni. Tuhan bagi kita dengar pun dah mula duk serabut dah. Tuhan bawa mai balik. Tuhan angkat balik diri kita. Jangan kita down, jangan kita berputus asa. Pasal rahmat Tuhan itu senantiasa berada dengan kita. Lepas ni tuan-tuan, Allah Ta'ala juga dalam ayat ni Tuhan akan cerita tentang kebesaran dia. Tuhan habaq kepada kita bahawasanya orang Islam ni tak rugi, tak rugi selagi mana dia bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Kita tuan-tuan sekalian, saya rasa ni kuliah yang terakhir kita kot kalau tak silap saya sebelum masuk bulan Ramadan kan. Dan sekali lagi tak dan kot. Bulan depan dan sekali lagi. Tak ada dah. Okey, bulan depan tak ada. Jadi inilah kuliah kita yang terakhir. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas ni tuan-tuan boleh berehat dah pasal nampak ilmu banyak. Tuan-tuan duk mengaji dah tu sampai keluar kot telinga setengah. Tak apa, bulan depan jangan duk gagah bawa kitab pasal tak mengaji dah. Kan bolehlah tuan-tuan nak berjemuk di mana-mana lah, berjemuk biarlah. Kan? Jadi insya-Allah lepas daripada raya nanti kita sambung balik kelas kita insya-Allah. Ditakdirkan oleh Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.